Mesir, di Syria, di Yaman, Selatan Thai, di Rongya, di Merawi, di Malaysia. Seterusnya kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para salihin, wali-wali Allah, para muttaqin, para syakirin. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, guru-guru kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama untuk berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya fattah ya 'alim. Iftah lana futuhal 'arifin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. صدق الله العظيم.
Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada malam ini, dan sama-sama kita mengharapkan semoga pertemuan kita pada malam ini Allah SWT penuhkan dengan keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah SWT mengampuni segala dosa kita, insya-Allah. Dan insya-Allah kita akan sambung lagi bacaan kitab Fiqhul Harakah fi Siratin Nabawiyah yang telah dikarang kitab ini oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dan insya-Allah pada malam ini kita masuk dalam membicarakan As-Sabiqun Al-Awwal ke surat 86. Saya ingatkan mata saya yang gelap. Saya ingatkan mata saya. Sebab mata saya ni memang ada masalah, dia gelap, tegang. Rupanya lampu. Surah 86 renggan yang ke 3, walaupun jumlah mereka tidak besar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum ajma'in. Tajuk dia tersebarnya berita Islam. Ya. Assalamualaikum. Walaupun jumlah mereka, Tuan Guru menyambung lagi kata-kata beliau dalam tersebarnya berita Islam ataupun golongan yang pertama yang menerima Islam daripada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun jumlah mereka tidak besar sehingga memungkinkan bertindak menentang sebarang kemungkinan, tetapi Islam telah berjaya menembusi setiap keluarga dan kabilah besar di kalangan bangsa Quraisy. Jadi walaupun golongan Sabiqun Al-Awwalun yang menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini bukan satu jumlah yang besar, hanya sebilangan kecil sahaja yang menerima dakwah Nabi SAW pada peringkat awal. Jadi walaupun jumlah yang kecil, tetapi setidak-tidaknya telah berjaya dengan izin Allah SWT. Islam tadi masuk pada setiap keluarga. Setiap keluarga tu ada wakil dia yang menerima Islam dan menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuklah bangsa yang besar menerimanya adalah bangsa Quraisy itu sendiri. Satu bangsa yang besar dalam kalangan Arab Mekah. Jadi dekat situ saja, walaupun jumlahnya tak banyak, tapi yang menerima tu orang-orang hebat. Orang-orang hebat, orang-orang yang kuat, yang ada pengaruh. Itu penting. Kiranya dibahagikan menurut kabilahnya, maka kita dapati berlaku seperti mana berikut. Jadi dekat depan ni Tuan Guru dia membahagikan mengikut kabilah. Bukannya jumlah mana yang dulu mana kemudian, tapi pembahagian kabilah tadi. Yang pertama, mereka yang Islam di kalangan Bani Hashim. Golongan yang pertama iaitu mereka yang Islam dari kalangan Bani Hashim. Bani Hashim ni daripada kalangan Nabi SAW juga, keturunan Nabi. Keturunan Nabi dekat ni. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi daripada Hashim tadi tu kan ada anak-anak dia tu. Adik-beradik Abdul Muttalib tu pula. Lepas tu daripada adik-beradik Abdul Muttalib tu pula suku sakat, sepupu sepapat daripada bawah kalangan Abdul Muttalib tadi pula. Itu dipanggil Bani Hashim. Bani Hashim ni anak-anak Hashim. Maknanya anak Hashim daripada kalangan yang terdekat. Abdullah bin Abdul Muttalib
Hashim. Daripada Hashim tu ke bawah. Siapa mereka daripada Hashim ke bawah tadi? Yang pertamanya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Itu daripada kalangan tu isteri Nabi SAW juga. Kalau kita baca kitab sirah lain, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha ni termasuk dalam kalangan mereka yang Islam dalam rumah Nabi SAW sendiri. Ada sebahagian ulama sirah meletakkan bahawa dia tak mengikut kabilah, tapi mereka mengikut pula orang yang duduk dalam rumah Nabi dan mengambil Islam mereka yang luar daripada rumah Nabi SAW. Jadi daripada rumah Nabi yang pertama sekali itulah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni pula sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada pak saudara Nabi SAW iaitu Abu Talib. Dan dia pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pula, dia termasuk orang yang memeluk Islam daripada dalam rumah Nabi SAW. Jadi bila ke mana Sayyidatina Nabi SAW itu berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, melihat keadaan Abu Talib tu susah. Dia susah tapi punya ramai anak. Jadi Nabi SAW ini dia berbincang dengan Sayyidina Abbas. Bincang dengan Sayyidina Abbas itu Sayyidina Abbas ni pak saudara. Jadi bincang Sayyidina Abbas ni macam mana kita nak tolong Abu Talib ni. Dia akhirnya Nabi SAW sendiri ambil Sayyidina Ali, dia jaga. Sayyidina Abbas pula ambil Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far ni pula dia membesar dekat dalam rumah Sayyidina Abbas. Kenapa? Kerana nak tolong untuk memudahkan, meringankan kesusahan yang ada pada pada Abu Talib. Itu sebabnya Sayyidina Ali ni, kalau kita lihat dalam kitab sirah lain, ulama meletakkan bahawa Sayyidina Ali ni Islam dalam kalangan mereka yang duduk dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Sayyidina Ja'far pula adik-beradik kepada Sayyidina Ali yang membesar di dalam rumah Sayyidina Abbas. Dan dia termasuk juga dalam kalangan Bani Hashim. Itu keturunan Bani Hashim tadi tu. Kemudian Ummul Fadl binti Haris, itu termasuk daripada kalangan Bani Hashim. Kemudian Ubaidah bin Harith. Kemudian Asma bin, bukan Amis, Asma bin Umais. Bukan Amis, Umais. Asma bin Umais. Cerita Asma bin Umais ni cerita dia hebat. Asma bin Umais ni dia berkahwin 3 lelaki ahli syurga. Masya-Allah. Wah, macam mana tu berkahwin dengan 3 lelaki ahli syurga. Asma bin Umais ni. Yang pertama dia kahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Pertama dia kahwin dengan Ja'far bin Abi Talib. Yang kedua dia berkahwin pula dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bila Sayyidina Ja'far syahid, Sayyidina Ja'far bin Abi Talib tadi tu, Sayyidina Ja'far syahid, lalu dah lepas daripada iddah tu dia berkahwin pula dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ambil dia sebagai isteri. Kemudian bila ke mana Sayyidina Abu Bakar pula meninggal dunia, Sayyidina Ali pula datang kahwin dengan Asma bin Umais. Itu yang dipanggil Asma Umais ni dia berkahwin dengan 3 lelaki daripada ahli syurga. Jadi Asma bin Umais ni dengan Ja'far ada anak 4. Kemudian dengan Sayyidina Abu Bakar ada 2. Dengan Sayyidina Ali wallahu a'lam. Jadi satu hari ketika dia dah berkahwin dengan Sayyidina Ali, tiba-tiba anak lelaki daripada Sayyidina Ja'far bergaduh dengan anak lelaki daripada Sayyidina Abu Bakar. Dia bergaduh. Dia bergaduh macam mana, Dia bergaduh mana bapa yang paling hebat. Itu yang digaduhkan. Bapa aku Sayyidina Ja'far lagi hebat. Sayyidina Ja'far ni hebat sampai ke Nabi SAW sebut apa? Nabi SAW sebut Sayyidina Ja'far ini ialah ahli syurga yang mempunyai jarihain, 2 kepak. Kelebihan Sayyidina Ja'far ni 2 kali hijrah.
Hijrah yang pertama ke Habsyah dan hijrah kedua ke Yathrib. Kemudian bila selesai hijrah di Habsyah, hampir 10 tahun dia duduk di Habsyah. Kan kalangan yang pertama melaksanakan hijrah tu 80 orang yang ikut Sayyidina Ja'far. Sayyidina Ja'far mengetuai hijrah yang pertama ke Habsyah. Jadi 10 tahun berada di Habsyah, Nabi SAW dah berpindah ataupun hijrah di Yathrib. Jadi 80 orang tadi termasuk Sayyidina Ja'far balik ke Yathrib. Balik ke Yathrib tak sampai berapa lama duduk di Yathrib, Rasulullah SAW perintahkan Sayyidina Ja'far untuk ikut Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah untuk mengikuti satu peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah. Jadi dalam peperangan Mu'tah itu Rasulullah amanahkan kepada Sayyidina Ja'far supaya iring Abdullah bin Rawahah. Ketika tu Abdullah bin Rawahah dia pegang panji-panji Islam, mengetuai peperangan Mu'tah dengan Rom masa tu. Jadi dalam peperangan tu Abdullah bin Rawahah ni bila kata dia pegang panji, biasa orang pegang panji ni mesti dia mati dulu. Sebab syahadat untuk menang dalam sebuah peperangan, panji tadi mesti jatuh. Jadi orang yang pegang panji ni memang confirm dia akan mati dulu, sebab musuh akan cari panji, pemegang panji tadi. Jadi Abdullah Rawahah tu yang mula dikejar oleh Rom tadi, dia lawan dengan Rom sampaikan tangan dia ditebas, akhirnya dia syahid. Jadi panji itu sebelum jatuh Sayyidina Ja'far yang sambut. Bila Sayyidina Ja'far sambut tadi dengan tangan kanan dia, tentera Rom nampak tadi ditebas di tangan kanan Sayyidina Ja'far. Tebas, putus. Disambut dengan tangan kiri Sayyidina Ja'far. Bila disambut tangan kiri, kemudian ditebas pula tangan kiri Sayyidina Ja'far. Kemudian Sayyidina Ja'far tahan pula dengan lengan lebihan tadi tu. Lengan lebihan tu dikepit pula dia kepit tangan, kepit panji tadi sekuat-kuatnya. Kemudian dengan izin Allah SWT dia ditebas pula daripada belakang sampai putus tubuhnya dua. Sayyidina Ja'far tadi putus tubuh dia, habis syahid. Kemudian panji tadi hampir jatuh, disambut pula Zaid bin Harithah. Bila Zaid bin Harithah sambut pula, nasib yang sama. Siapa Zaid bin Harithah? Iaitu anak angkat Nabi SAW. Jadi bila disambut oleh Zaid bin Harithah, sambut saja belum tak sampai berapa minit, Zaid pula syahid. Ditebas lagi pula dengan tentera Rom. Sehingga yang keempat disambut oleh Khalid Al-Walid dalam peperangan Mu'tah. Jadi berita 3 orang syahid ni cuba bayangkan, tiga orang yang rapat dengan Nabi SAW. Abdullah bin Rawahah, Ja'far sepupu Nabi SAW sendiri, Zaid bin Harithah pula anak angkat Nabi SAW. Berita sampai kepada Nabi, belum sempat habis peperangan, Nabi SAW dah pergi ke rumah mereka. Yang paling menjayatkan hati bila ke mana Nabi SAW sampai ke rumah Ja'far, Nabi tengok Umais dalam keadaan dah siap-siap mandikan anak. Dia dah siapkan makanan kerana nak menyambut kepulangan Sayyidina Ja'far. Rasulullah waktu tu pegang anak, tengok makanan dah siap, anak dah siap-siap mandi, nak menyambut Sayyidina Ja'far balik. Rasulullah dah terduduk, tak tahan sedih. Sedihnya Rasulullah tu sampaikan Umais. Asma bin Umais tanya, kenapa, apa yang berlaku, ceritakan kepadaku. Makin dia tanya, makin Rasulullah tak mampu nak menahan rasa sedih tadi. Sehingga akhirnya dia cakap juga, sebenarnya Ja'far telah syahid. Asma bin Umais nangis masa itu bila dengar Ja'far syahid. Dan Sayyidina Ja'far pula waktu dia syahid tadi tu dalam keadaan berkuasa. Waktu kuasa. Kerana Allah SWT nak meraihkan Sayyidina Ja'far tadi syahid dalam keadaan puasa tadi, Allah perintahkan kepada malaikat bawa Sayyidina Ja'far pergi ke syurga untuk buka puasa di syurga. Itu riwayat menceritakan bagaimana Sayyidina Ja'far bila sampai ke syurga dia boleh tanya mana Muhammad. Dia boleh tanya kepada malaikat yang bawa, mana Muhammad, dia kata. Lalu ketika itu malaikat kata, mana ada Muhammad? Muhammad masih lagi di dunia, dia kata. Dan akhirnya Sayyidina Ja'far kata, bawa pulang aku semula ke dunia, dia kata.
Tolong bawa pulang semula aku ke dunia. Tidak ada nikmat dua, tidak ada nikmat syurga bagiku kalau tidak ada Muhammad. Bila malaikat bawa balik saja mak Sayyidina Ja'far ke dunia, Sayyidina Ja'far bercakap lagi pada malaikat tadi, wahai malaikat, walaupun di dunia ini jasadku itu tidak berdempet lekat dengan jasad Muhammad, tapi setidak-tidaknya keberadaan aku di dalam tanah ini mendampingkan aku dan mendekatkan, menyentuhkan di antara tubuhku dengan tubuh Muhammad. Masya Allah. Betapa cintanya Sayyidina Ja'far kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dirasakan Allah dah bawa masuk syurga dah mak. Tapi dia kata syurga tu tak ada nilai bagi dia kalau tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai tahap macam tu sekali. Rasa cinta. Yang sehinggakan sebenarnya Rasulullah SAW sendiri menceritakan malam tadi aku melihat Ja'far dalam keadaan berterbang-terbangan di dalam syurga, dalam keadaan janihain. Dia mempunyai dua kepak. Ini kelebihan Sayyidina Ja'far. Lepas tu anak Sayyidina Abu Bakar pula dia kata, ya aku lagi hebat, dia kata. Anak dengan Asma tadi, Asma Umais, anak dia daripada Sayyidina Abu Bakar. Kenapa mak Sayyidina Abu Bakar ni pula kelebihan dia apa Nabi SAW sebut kelebihan Sayyidina Abu Bakar ni? Nabi kata kalau dihimpunkan sekalipun seluruh orang beriman ni kalau dikumpulkan nak dibandingkan dengan imannya yang ada dalam dada Abu Bakar, maka tetap tidak akan dapat berbandingkan. Masya Allah. Jadi gaduh anak tadi sampai Sayyidina Ali kata, Asma tolong aku macam mana nak leraikan anak. Jadi Asma kata, sesungguhnya ayah kamu pun ada kelebihan dan ayah kamu akhirnya dua-dua lerai, senyap. Ayah kamu orang yang hebat, ayah pun hebat. Hebat ayah kamu dengan cara yang ni. Dah lerai tadi tu pula mak. Dah lerai tu pula. Okey tak? Okey tak? Yang tak okey ni Sayyidina Ali pula. Asma, habis aku ni macam mana? Dia pula tergasa. Habis aku ni macam mana? Asma kata dua orang tadi hebat dengan cara dia dan kau hebat dengan sifatmu muda. Apa maksud muda ni? Maksud muda oleh Asma tadi iaitu masih lagi masa yang panjang untuk jauh lebih hebat. Nampak Asma hebatnya mak, isteri yang bijaksana ni. Masya Allah. Itu kisah Asma Umais. Allahu Akbar. Itu yang dikatakan isteri yang mempunyai 3 lelaki syurga. Masya Allah. Itu semua mak 6 orang tadi tu daripada kalangan Bani Hashim. Kemudian yang kedua Tuan Guru kata di kalangan Bani Umayyah. Siapa daripada Bani Umayyah ni mak? Iaitu Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman ni dia termasuk mereka yang beriman dengan Nabi SAW melalui tangan Sayyidina Abu Bakar. Begitu Khalid bin Sa'id, Aminah bin Khalid, isteri kepada Khalid, Khalid bin Amru, Abdullah bin Jahshi, Abu Ahmad bin Jahshi, kemudian Fatimah iaitu isteri Abu Ahmad. Semua tu termasuk mereka daripada kalangan Umayyah, Bani Umayyah. Kemudian di kalangan Bani Makhzum. Siapa di kalangan Bani Makhzum ni mak? Iaitu Abu Salmah bin Abdus Asad, Iyash bin Abi Rabi'ah, Ammar bin Yasir, Asma isteri Iyash, kemudian Yasir bin Amir, Sumayyah bin Khiyad isteri Yasir, kemudian Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Itu daripada Bani Makhzum. Ini semua orang hebat ni mak. Balik nanti baca satu-satu kisah. Tak habis baca. Allah. Yang keempat di kalangan Bani Taim, iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar ni orang lelaki yang pertama daripada kalangan luar rumah Nabi. Dalam rumah Nabi ni yang pertama Khadijah,
Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang kedua Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang ketiga Zaid bin Harithah. Itu daripada dalam rumah. Yang dua rumah pula, yang pertama sekali iaitu Sayyidina Abu Bakar. Nanti yang dalam pertemuan kita lepas tu bagaimana Sayyidina Abu Bakar ni dia beriman melalui daripada dia mendapat berita daripada Waraqah bin Naufal. Walaupun dia itu dah bersama dengan Nabi SAW, macam mana dia boleh kuat keimanannya pada Nabi? Kalau kita lihat kemuncaknya sehingga kan dijuluk Sayyidina Abu Bakar ni dengan As-Siddiq waktu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Kuatnya iman Sayyidina Abu Bakar ni sampaikan Nabi boleh keluarkan kenyataan tadi tu. Kalau dihimpunkan seluruhnya iman orang yang beriman ni, tetap tak boleh nak diperbandingkan dengan iman Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Kerana Sayyidina Abu Bakar ni di antara orang yang daripada Rasulullah kecil, kemudian dewasa, kemudian sampai Rasulullah jadi Nabi. Dia ni kawan baik dengan Nabi SAW. Dia kawan baik Nabi SAW. Dan dia melihat tanda-tanda kenabian daripada sebelum jadi Nabi. Sebab Rasulullah SAW ni bukan tanda kenabian tu setelah usia 40 tahun. Tidak. Daripada Rasulullah SAW lahir lagi. Rasulullah SAW lahir itu sahaja tanda kenabian itu telah hadir. Kalau kita lihat Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha, mak Nabi SAW sendiri, waktu dia kandungkan Nabi SAW, dia kandung tu dia tak tahu dia hamil. Rasulullah SAW dia tak tahu dia hamil. Yang dia tahu hamil yang pertamanya, setiap kali dia nak tidur, di antara tidur dengan jaga, Sayyidatina Aminah kata, ku mendengar secara jelas pada telingaku ada satu suara yang mengatakan, wahai Aminah, engkau telah hamil dan jaga pelihara kandungan engkau, kerana anak yang bakal lahir nanti akan menjadi Nabi dan Rasul. Dan betul-betul dia yakin dia hamil bila ke mana dia dapati tidak didatangi haid tak datang. Waktu itu baru. Kenapa? Kerana Aminah kata, dalam kata-kata ungkapan Aminah itu sendiri, dia kata apa? Kerana aku rasakan setelah aku kahwini Abdullah, aku makin sihat, makin segar, badan makin rasa sedap, dia kata. Dan aku tak rasa sebagaimana wanita-wanita lain hamil, dia kata. Orang perempuan kita maknanya bila hamil tu kan pertama sekali apa? Mabuk-mabuk. Padahal tadi pergi klinik sama-sama. Waktu sarapan makan roti canai sampai 3 keping. Nampak kan? Sekali lagi klinik, bila doktor cakap aja, puan-puan, alhamdulillah rezeki puan hamil. Cakap dengar je hamil, terus dia rasa nak muntah. Masa itulah nak muntah, masa tu tengok muka suami tak suka, masa itulah rasa pening, bau suami tak boleh, masa itulah tiba-tiba mengidam, baru lepas orang perempuan kita. Cuba bayangkan. Perkara yang berlaku pada wanita-wanita biasa hamil ni, benda tu, perkara semua tak berlaku pada Sayyidah Aminah. Itu yang Sayyidah Aminah tahu bahawa anak yang dikandung tu adalah Nabi. Begitu juga Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tahu tak tu Nabi? Tahu. Lagi-lagi yang dia tahu bila ke mana malam tu, waktu Nabi SAW nak lahir pada pagi Isnin tu. Pagi Isnin tu nak lahir. Malam tu seorang Yahudi datang jumpa salah seorang daripada bangsa Quraisy, dan dia minta tolong sampaikan berita ni kepada Abdul Muttalib. Ketika tu Abdul Muttalib ketua Quraisy. Sampaikan kepada Abdul Muttalib, bagi tahu Abdul Muttalib besok malam ni akan lahir seorang anak lelaki daripada kalangan kamu, yang anak lelaki itu akan menjadi Nabi dan Rasul. Dia Abdul Muttalib tahu. Pagi esok mula malam tu, bila dia dengar berita tadi dia acuh tak acuh. Kenapa? Kerana biasa bila sebut Nabi Rasul, Yahudi dan Nasrani. Jadi bangsa Arab ni macam orang Melayu lah. Bukannya dikenali, tak hebat mana pun. Jadi malam tu tak rasa apa. Tiba-tiba pagi tu memang dia dengar bahawa Aminah melahirkan anak. Gembira tak? Bila mengingatkan Sayyidina Abdullah, dia gembira. Mengingatkan anak cucu dia lelaki, gembira. Tapi mengingatkan balik berita malam tadi yang dia dapat terselip dalam dadanya, rasa kerisauan. Sangat-sangat risau. Itu tanda kenabian tu pada awal tu. Apatah lagi yang diceritakan oleh Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kata apa? Mak aku iaitu Ummu Syifa menceritakan semula kepadaku tentang peristiwa yang berlaku ketika kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kan 4 orang yang menyambut Nabi. Ni bukannya ni kita ambil jumlah yang tak khilaf. Yang confirm. Yang khilaf ada 6, 7. 6 ke 7 yang khilaf. Yang tak khilaf 4. Bukalah kitab sirah mana ada 4. 2 daripada kalangan manusia di dunia, 2 lagi Allah datangkan daripada syurga. 2 daripada kalangan manusia yang duduk dunia ketika itu, iaitu yang pertama Ummu Aiman. Ummu Aiman khadam kepada ayahanda Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abdullah. Balik baca kisah Ummu Aiman, mak, orang yang paling lama sekali dengan Nabi SAW. Dia di antara orang yang bertanggungjawab menyambut kelahiran Nabi. Sampailah Nabi jadi Rasul, dan dia berpisah dengan suami dia pun sebabkan dia nak beriman dengan Nabi. Kemudian sampailah Rasulullah, dia berkahwin pula dengan Zaid bin Harithah. Ketika itu Nabi ijtihad, siapa yang nak kahwin dengan perempuan syurga? Akhirnya Zaid bin Harithah kahwin. Dia menyambut kata-kata Nabi SAW tadi. Siapa dia? Itu Ummu Aiman Barakah Al-Habshi, kahwin. Sampailah Rasulullah wafat, Ummu Aiman ada lagi. Ummu Aiman meninggal, mak, ketika zaman Sayyidina Osman. Panjang musim. Ni orang paling lama. Sehingga Nabi SAW panggil dia. Di antara mereka yang aku panggil mak, iaitu Ummu Aiman. Dan Rasulullah masuk rumah Ummu Aiman, dia pun macam mak dia sendiri. Masuk keluar. Dah macam mak dia dah. Kemudian orang yang kedua itu Ummu Syifa, mak kepada Abdurrahman bin Auf tu. Orang kedua yang bertanggungjawab menyambut kelahiran Nabi SAW pagi Isnin tu, mak, iaitu Ummu Syifa, mak kepada Abdurrahman bin Auf. Itu sebabnya diceritakan balik peristiwa tersebut kepada Abdurrahman bin Auf, dan Abdurrahman bin Auf meriwayatkan semula kisah tadi. Dan 2 lagi daripada syurga, mak, diiringi oleh bidadari dan juga anak-anak syurga, iaitu yang pertamanya Asyah, isteri Fir'aun, dan yang keduanya Maryam, mak kepada Nabi Allah Isa AS. Itu 4 orang. Jadi yang duduk kat kepala Aminah ketika itu, sebelah kanan Asyah, sebelah kiri Maryam, kemudian bawahnya pula iaitu Ummu Syifa nak menyambut kelahiran Nabi SAW, dan yang sebelahnya iaitu Ummu Aiman. Itu sebabnya Ummu Syifa ni dia kata apa? Ketika aku menyambut kelahiran Muhammad, dia kata, sudah terbela iman dalam hatiku untuk beriman pada Muhammad bila jika mana Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Kenapa? Kerana dia tengok dengan mata dia sendiri, mak, macam mana kelahiran Nabi SAW. Macam mana Nabi lahir. Yang pertama sekali Ummu Syifa kata apa? Aku terkejut bila jika mana Aminah bagi tahu aku, wahai Ummu Syifa, anak dah lahir. Tak sakit, tak apa, tiba-tiba lahir. Dia selak saja, mak. Benda pertama yang dia terkejut, Ummu Syifa terkejut tu, iaitu dia pati anak tadi lahir, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya yang terlalu kuat, sehingga kan menyelinap setiap penjuru tempat dan ruang, bukan hanya Mekah, seluruh alam cahaya tadi. Satu. Yang kedua, Ummu Syifa kata apa? Aku terkejut kerana mendapati bayi tadi lahir dalam keadaan sujud. Sujud, mak. Ini bukan cerita-cerita biasa. Kemudian anak tadi lahir di keadaan sujud, bersih tubuh dia, Ummu Syifa kata. Tak sebagaimana anak-anak lain. Ummu Syifa ni, mak, dia bidan yang sangat dikenali di Mekah. Bukannya seorang dua yang disambut, berpuluh orang yang lahir di Mekah tu, mak, di dalam tangan Ummu Syifa. Dia kata, aku tak pernah tengok anak bersih sebersih. Apatah lagi sujud. Kemudian di pundaknya itu ada lebihan daging yang jelas nampak ada cok yang ditulis Khatimun Nabiyyin. Khatimun Nabiyyin. Kemudian aku bila angkat saja anak tadi, aku ambil anak tadi kerana nak tengok tali pusat dia. Waktu aku angkat, aku lihat dengan jelas tangannya cukup lurus menunjuk ke arah langit, dia kata.
seperti memberikan dan membayangkan besok dialah penghubung di antara Allah dan seluruh penghuni bumi. Bila aku tengok tali pusatnya, aku terkejut sekian kalinya tali pusat yang siap telah dipotong. Nak tengok lelaki ke perempuan, aku lihat jantinanya, aku terkejut sekali lagi dapati bahawa jantinanya lelaki dalam keadaan telah disunat. Bila aku lihat matanya pula, matanya dalam keadaan sangat cantik, sesempurna-sempurna kejadian pada tubuh dan matanya siap dicelak. Masya Allah. Ni hebat. Tu Musyifat kata apa? Aku dah tertanam dalam jiwaku, besok anak ini bila diangkat menjadi Nabi, maka akulah orang pertama yang akan beriman. Itu sebabnya mak, tu tanda kenabian tu bukan itu Musyifat. Bagaimana Allah Ta'ala hantar yang lain-lain lagi. Jadi pembesaran tu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula berkawan dengan Nabi. Apa ungkapan? Dua ungkapan ya. Ungkapan Sayyidina Abu Bakar kata, aku dah melihat tanda-tanda kenabian daripada awal aku mengenali Muhammad. Bersama Rasulullah di antara orang awal yang berkawan dengan Nabi. Dia kata apa? Depan mata aku sendiri bila aku berjalan dengan Muhammad, bila ke mana kami menghampiri pohon, secara jelas aku mendengar bahawa, dengan jelas aku mendengar bahawa pohon itu mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian bila aku lalu pada batu-batu, aku dengar memberi salam pada Muhammad, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habib Allah. Bila aku datang pula lalu dekat binatang, secara jelas aku dengar ungkapan daripada dua bibir binatang dari mulut binatang tadi, muka Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Masya Allah. Itu sebab aku yakin, cuma aku tak boleh nak declare, dia kata. Aku tak boleh nak declare sampailah aku sendiri mendengar cerita tentang kenabian Muhammad ini daripada Waraqah bin Nawfal. Masya Allah. Itu sebabnya iman dia tu bukan main-main, sebab dia nampak dengan jelas. Dan mereka yang beriman ni pun, yang beriman ni semuanya mereka nampak tanda kenabian. Sebabnya Nabi itu bukan jadi Nabi usia 40 tahun baru nampak tanda. Tak, mereka yang bersama dengan Nabi. Dan sehingga ada riwayat yang menceritakan Rasulullah itu dihantar mengikut Halimatus Sa'diyah itu pun atas dasar keselamatan. Sebab Rasulullah dah mula diburu dengan Yahudi. Dalam kitab Injil sendiri menyebutkan bahawa di antara tanda-tanda Nabi akhir zaman, dia lahir dalam keadaan diburu. Itu memang lahir-lahir je. Dah penduduk Mekah tu bising, anak kecil, anak pelik, dia panggil anak pelik. Jadi orang Yahudi ni dah mula cari nak bunuh, sebab mereka mengharapkan Nabi akhir zaman itu lahir daripada kalangan mereka. Itu sebabnya salah satu sebab dia hantar ke sana, ada riwayat yang menyebutkan Nabi SAW membesar di Bani Sa'ad bersama dengan Halimah ibu Suswan itu tujuannya adalah keselamatan. Dan sampai dipulangkan Nabi SAW semula kepada mak dia, tu pun tok dia sambut dalam keadaan tidak bawa Rasulullah tu masuk ke dalam Mekah dan disuruhkan di dalam gua sampailah mak dia datang ambil dia, kemudian bawa pergi ke Madinah, ke Yathrib ketika itu. Itu pun atas dasar sebab keselamatan. Cuba bayangkan itu tanda-tanda kenabian. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata apa ungkapan yang kedua? Sayyidina Abu Bakar kata, Muhammad ini bukan manusia mulia, dia makhluk agung. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, tidak ada satu perkataan pun yang boleh menggambarkan betapa agungnya Muhammad. Tidak ada satu perkataan pun yang boleh nak gambarkan macam mana hebatnya, agungnya Muhammad. Lalu dia kata apa? Kerana ku bersama dengan Muhammad, selama mana aku bersama, ku rasakan tak lebih ku bersama seperti bersamanya cahaya ataupun panggil apa? Ni apa panggil? Itu apa? Bukan kapek ni apa? Bayang-bayang mak. Jadi bila kita tengok bayang-bayang, boleh tak kita gambarkan orang tu?
Selagi mana kita tak tengok orang tu, kita nampak bayang-bayang dia. Bayang-bayang dia tu boleh tak kita gambarkan orang tu? Macam itulah aku melihat Muhammad. Sayyidina Abu Bakar rapat tak dengan Rasulullah? Rapat. Dia tengok tak fizikal, dia tengok. Tapi keagungan dia tu tak nak digambarkan. Aku melihat Muhammad tu tak lebih hanya sekadar melihat bayang-bayang, dia kata. Nak gambarkan betapa agungnya Nabi SAW sehingga tidak ada ungkapan pun yang boleh menzahirkan bagaimana agungnya Nabi SAW. Ini hebatnya. Bagaimana hebatnya Nabi SAW dan juga hebatnya keimanan Sayyidina Abu Bakar. Daripada kalangan Bani Taim. Kemudian di antara daripada Bani Taim lagi iaitu Talhah bin Abdullah, Amir bin Fahirah iaitu seorang hamba, kemudian Bilal bin Rabah, seorang hamba. Itu semua daripada kalangan Bani Taim. Yang kelima pula di kalangan Bani Adi. Siapa daripada kalangan Bani Adi ni mak? Iaitu Said bin Zaid, Fatimah bin Khattab, kemudian Ammar bin Abi Rabi'ah, kemudian Nu'aim bin Abdullah, kemudian Waqid bin Abdullah, Khalid bin Abi Bakir, Khalid bin Al-Bakir, kemudian Amir bin Al-Bakir, kemudian Ilyas bin Al-Bakir. Yang kemudian yang keenam daripada kalangan Bani Zahrah. Daripada kalangan Bani Zahrah ni Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni lah yang tadi anak kepada Ummu Syifa. Kemudian Amir bin Abi Waqqas, Abdullah bin Mas'ud, Al-Muttalib bin Azhar, Khabbab bin Arad. Yang ketujuh daripada kalangan Bani Sam, iaitu Khanis bin Khuzafah, Hafsah bin Umar, isteri kepada Khanis tadi. Kemudian daripada kalangan Bani Jams, Hatib bin Harith, isteri Hatib iaitu Fatimah, Khattab bin Harith, isteri Khattab Fukaihah. Kemudian As-Sa'id bin Osman. Kemudian di antara mereka lagi yang beriman dengan Nabi daripada kalangan Bani Asad, iaitu Zubair bin Awam. Zubair bin Awam daripada Bani Asad. Daripada kalangan Bani Amir, iaitu Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Sulaim bin Amr. Kemudian daripada kabilah-kabilah lain, iaitu Muhib bin Sanan Ar-Rumi. Muhib bin Sanan Ar-Rumi ni mak dia orang Rum yang duduk dagang dekat Mekah. Itu yang cerita hijrah. Waktu dia nak keluar bawa semua harta-harta tu, dia kena tahan. Dia kena tahan. Wahai Rumi, dia panggil Rumi. Wahai Rumi, kalau kau masuk ke Mekah dulu dalam keadaan tidak membawa sebarang harta, lalu kau keluar daripada Mekah ni, kau tinggalkan Mekah, kami pastikan tidak bawa sebarang harta. Jadi waktu dia nak keluar tu mak, dia bawa unta beratus. Unta beratus, kuda beratus, berpuluh. Kemudian di atas unta tadi, atas keldainya dia mak, diikatnya semuanya harta-harta dia. Dia orang kaya. Jadi ditarik. Jadi apa jawab Pak Rumi mak? Pak Rumi jawab, kalau disebabkan harta-harta ini menghambat daripada aku melaksanakan hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka aku tinggalkan. Itu yang dia jalan belenggang mak. Harta sikit pun tak dibawa kecuali pakaian yang ada pada tubuh dia. Dia pergi tinggal. Hebatnya iman para sahabat. Kemudian Mas'ud bin Rabi'ah, Muhammad bin Habib, Amr bin Abbas, Absah, As-Salmi, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ni termasuk kabilah lain. Dia ni, Zaid bin Harithah ni pun orang kulit hitam, orang Habsyi. Orang Habsyi. Kemudian Uthman bin Maz'un, kemudian Qudamah binti Maz'un, Abdullah bin Maz'un, isteri Abdullah iaitu Ramlah. Jadi dekat sini secara jelas Tuhan bagi kita, nampakkan kepada kita bahawa walaupun mereka ni tak ramai yang beriman dengan Nabi SAW, tetapi hampir setiap kabilah itu ada wakil. Itu yang jadi kuat. Walaupun sikit, tapi setiap kabilah-kabilah yang ada di Mekah ketika itu semuanya ada wakil-wakil dia yang Allah Ta'ala hantar untuk bersama dengan Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Sikap orang-orang Quraisy di peringkat permulaan dakwah Islamiah.
Jadi bagaimana nanti esok kalau Allah Ta'ala izinkan, perbicaraan kita membicarakan bagaimana penerimaan orang Quraisy pada permulaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu kerja yang mudah. Apa yang Nabi laksanakan, benda baru bagi orang Arab. Jadi nak ubah benda lama ni, macam kita lah dipanggil apa, besi dah karat. Besi dah karat ni nak diubah patah. Jadi tunggu besi itu lebuh, habis macam tu je. Nak harap dia ubah, takkan ubah. Sebab janji Nabi SAW sendiri pun Nabi sebut, Rasulullah SAW sebut, kalau umur 40 tahun tak diubah, mak dia takkan berubah sampai bila-bila. Itu janji Nabi SAW. Itu sebab berhati-hati, sangat-sangat berhati-hati. Biar kalau nak berubah, nak jadi baik, maka ubahlah usia sebelum 40. Kalau 40 tak diubah, maka PL, kalau bahasa kasar tu lah kan, tabiat tu dibawa lah sampai bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Wallahu ta'ala alam. Jadi itulah sikit semuanya dapat kita kongsi bersama pada malam ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan itu senantiasa kita duduk taatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu mikluman saya sendiri. Mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita memajlis dengan tasbih kafarat. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.